Sebab kita tidak mahu si adik melihat abang tu ditegur dan kelihatan abang salah sahaja atau salah sentiasa. Dan kesannya adalah besar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Maznah binti Ibrahim. Okey, untuk slot kali ini saya nak kongsi tentang apa kita nak buat bila anak bergaduh. Okey, anda boleh cuba 3 step ini. Okey, yang pertama, kita boleh biarkan sahaja anak bergaduh. Okey, sebab kadang-kala anak-anak ni dia ada problem solving skill dia sendiri. Dan kat situlah sebenarnya kita nak tengok dia punya conflict management, pengurusan konflik yang dia ada, skill yang dia ada untuk peringkat umur dia, peringkat umur 5, 7 tahun dia, 5 tahun, 4 tahun dan sebagainya. Sebab kat situ juga sebenarnya anak-anak ni sebenarnya ada capability, ada keupayaan untuk mengurus sendiri konflik yang dia alami. Dan itu adalah sihat, baik untuk mereka. Berbanding kalau anak tu langsung tak bergaduh, sebenarnya kita lagi bimbang kan, kenapa anak kita ni macam baik sangat, macam malaikat sangat. Sebab itulah daripada dalam rumah, bila dia mengalami konflik-konflik begini seharian, kat sinilah dia akan belajar sesuatu. Dan sebab rumah adalah sosial yang pertama dalam lingkungan yang selamat, kat sini banyak kita boleh bantu. Sebab daripada sini juga dia akan belajar teknik yang sama tu untuk di sekolah dan juga di peringkat sosial yang lebih besar. Jadi langkah pertama, biarkan dulu observe sejauh mana diorang punya konflik atau bergaduh tu. Okey, step yang kedua, bila kita melihat dan mendengar yang anak tu bergaduh tu dah hampir melampaui batas ataupun dah cecah melampaui batas. Okay, melampaui batas ni macam mana? Macam mana bila kita dah dengar dan juga kita lihat dia dah ke arah yang lebih daripada dan melibatkan luka. Contohnya dia cubit, kan, dia pukul, maknanya fizikal ataupun secara verbal yang kita tak boleh terima. Bercakap kasar, dia marah ataupun yang kita tak boleh terima perkataan yang semasa pergaduhan tu. Jadi yang step 2 ni maksudnya kita kena step in, kita kena masuk campur. Kenapa kena masuk campur? Sebab kita tak nak ia berakhir dengan sesuatu yang lebih teruk dan menyebabkan kita lagi marah dan mula mengambil tindakan yang tidak rasional. Sebab benda tu dah jadi, kata dah jatuh, dah luka, dah berdarah kan. Lepas tu mak datang, ayah datang, memang marah dan mula mungkin pukul pula ataupun belasah si anak yang besar. Jadi sebab tu bila kita dah dengar bunga-bunga tanda dah melampaui batas tu, sama ada verbal atau fizikal, masuk campur. Okey, untuk step yang ketiga, adalah saya akan gunakan cara yang agak autokratik. Autokratik ni maknanya kita sebagai ibu bapa adalah leader dan kita terus mengarahkan suasana yang kita mahu. Dan tujuan peringkat ataupun step autokratik ni adalah kita lebih kepada nak educate. Maknanya secara positif. Jadi apa yang kita nak educate adalah kedua-dua anak yang besar dan juga anak yang kecil. Okey, jadi untuk step ini ada 2 cara. Start lagi. Okay, cara pertama, kita exclude, kita asingkan si anak besar ni, sama ada abang atau kakak, dan kita ajak dia untuk time in dalam bilik yang asing. Time in ni adalah, okay abang masuk bilik, kita bincang, kita pillow talk, contohlah. Okay, so bila kita asingkan abang atau kakak yang besar ni, kita perlu explain kepada abang tentang peringkat perkembangan adik dia. Contoh abang dia 6, so adik dia katalah 2 atau 3. So kita cakap, abang, sebenarnya adik ni dia peringkat 2-3 tahun ni memang sangat egocentrik. Maknanya semua dia je betul, semua nak kena ikut cara dia. Kalau barang dia memang barang dia lah, dan barang orang dia mesti ingat itu barang dia juga. Kalau abang nak tahu atau kakak nak tahu, masa abang kakak kecil dulu 2-3 tahun, abang kakak pun macam tu. Tapi mama ayah sabar je. Kat situ sebenarnya kita nak explain, kita nak abang tu faham peringkat perkembangan adik supaya abang akan lebih tolerate. Apa-apa saja keadaan manusia, bila dia ada kefahaman, dia akan lebih sabar. Biasanya yang tak faham tu yang akan jadi marah dan tantrum dan tak sabar. Sebab kita ambil kira sebagai anak besar ni dah boleh berfikir dan boleh kita beri input. Kat situ kita nak educate. Okey, jadi kalau abang atau kakak ni tak percaya, kita kata, ya, memang abang dulu masa kecil, barang mama atau barang kawan ni abang ingat abang punya.
Kan kalau main damula tu atau sahibah tu, peraturan tu tak boleh ikut peraturan mama, memang ikut peraturan abang je yang tetapkan. Kan kita cakap elok-elok slow talk. Dan kenapa kita asingkan? Sebab kita nak maintain energi kita supaya tidak kelihatan bias. Okey, jadi untuk yang autokratik step 3 yang kita educate tu, ada cara kedua. Okey, cara kedua, kalau kita cukup tenang dan abang itu telah diberi kefahaman tentang peringkat perkembangan adiknya, jadi kita juga boleh handle serentak. Maknanya tanpa asingkan abang atau kakak di bilik asing, kita boleh handle serentak. Jadi bila handle serentak, kita akan remind abang-abang, ingat peringkat perkembangan adik 2-3 tahun. Okey, bila abang ingat je tu, abang kata okey lah, tak apalah adik boleh cerita TV adik dulu, ataupun tak apalah adik naiklah basikal ni dulu, lepas ni bagi abang, contoh. So bila abang berjaya untuk let go, give in, dia beri adik dahulu giliran. Untuk adik, kita educate dia tentang hormat dan sangat admire dengan kesabaran dan kesanggupan abang dia untuk let go atau give in itu. So apa yang kita buat pada adik, kita kata, adik, ya Allah baiknya abang boleh bagi cerita adik dulu. Adik, ini kita hypnoscript si adik, kita kata, adik cakap dengan abang, terima kasih abang tersayang, terima kasih abang yang baik. Lepas cerita adik, cerita abang pula, ya. Jadi kita buat dalam keadaan yang begini lebih win-win situation. Sebab kita tidak mahu si adik melihat abang tu ditegur dan kelihatan abang salah sahaja atau salah sentiasa. Dan kesannya adalah besar. Saya akan cerita dekat video akan datang apa akan jadi kalau kita kelihatan asyik menangkan adik dan kelihatan bias. Jadi untuk step 3 yang kita sedikit autokritik tetapi kita educate ini, tujuannya adalah untuk kita menang-menang. Adik menang, abang pun menang. Tapi syaratnya anda perlu sangat tenang dan telah laksanakan peringkat education yang sebelum tu dengan abang besar. Okey, insya-Allah sedikit perkongsian ini mudah-mudahan dapat memberi idea pada anda tuan-tuan puan-puan. Okey, dan saya yakin mungkin anda ada strategi lain yang berkesan, boleh share, boleh tulis komen. Saya suka nak baca, kita kongsi sama-sama. Okey, jangan lupa untuk tag pasangan dan juga kawan-kawan anda, dan kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih.